Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan izin Allah juga kita dapat terus istiqamah mentaati perintahnya, insya-Allah. Wa atimmu haji wa umrata lillah. Surah Al-Baqarah ayat 196. Tunaikanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah Ta'ala. Mula dibina untuk tempat beribadat ialah Baitullah di Makkah yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi manusia. Surah Al-Imran, surah 3 ayat 96. Ketahuilah bahawa banyaknya nama sesuatu perkara itu menunjukkan kepada kebesaran padanya, sebagaimana banyaknya nama Allah dan nama-nama Rasulnya. Kita tidak mengetahui satu tempat yang mempunyai banyak nama selain daripada Makkah dan Madinah. Hal ini kerana kedua-duanya merupakan sebaik-baik bumi di atas muka bumi ini, disebabkan kerana banyaknya sifat yang boleh dinamakan kepada kedua-duanya. Izinkan saya untuk menyatakan nama-nama lain bagi Makkah untuk perkongsian bersama. Pertama, Makkah. Dalam surah Al-Fath, surah 48 ayat 24 bermaksud, dan dialah yang menahan tangan mereka daripada membinasakan kamu dan menahan tangan kamu daripada membinasakan mereka di tengah kota Makkah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Makkah artinya membinasakan atau mengurangkan. Dinamakan Makkah kepada tanah haram Makkah seluruhnya kerana Makkah mengurang atau menghapuskan dosa orang yang datang kepadanya, atau membinasakan orang yang melakukan kezaliman di Makkah, atau kerana Makkah menghapuskan pemerintah yang zalim dan menundukkan kesombongan mereka. Dikatakan Makkah juga kerana menarik manusia datang kepadanya dan kerana sedikit air yang terdapat padanya. Kedua pula ialah Makkah. Surah Al-Imran, surah 3 ayat 96 yang bermaksud, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah di Makkah, iaitu Makkah yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Bakkah artinya memecah, mencari atau menunduk. Dinamakan Bakkah kerana ramai manusia datang kepadanya dan menyebabkan orang bersesat padanya. Makkah juga menunduk atau menghancurkan orang yang zalim dan menghapuskan mereka. Ketiga, Ummul Qura. Dalam surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 92 bermaksud, dan ini Al-Quran ialah kitab yang telah kami turunkan yang diberkati, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, Makkah, dan orang-orang yang di luar lingkungannya. Itu juga dalam surah As-Surah 42 ayat 7. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, penduduk Makkah, dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya. Ummul Qura membawa erti ibu kampung atau kota kerana bumi dibentangkan kejadiannya dari bawahnya. Makkah menjadi pusat bumi dan berada di tengah-tengah dunia. Semua bumi yang kering berada di sekelilingnya. Semua sudut dapat menghadap dengan betul ke arahnya untuk solat, dan merupakan kiblat yang mesti dihadapkan ke arahnya. Negeri yang paling lama dan mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Islam.
Yang keempat ialah Al-Balad. Surah Al-Balad 90 ayat 1 hingga 2. Al-Balad memberi arti negeri. Yang dimasukkan dengan negeri ialah Makkah. Kelima ialah Al-Baldah. Surah Al-An'am surah 27 ayat 91. Bermaksud, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, Makkah, yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu. Yang membawa maksud negeri, iaitu Makkah. Yang keenam ialah Al-Baladul Amin. Surah At-Tin, surah 95 ayat 1. 3. Memberi maksud negeri yang aman. Hal ini kerana manusia dan haiwan yang berada di Makkah mendapat keamanan pada zaman jahiliah dan Islam. Ayat tersebut bermaksud dan demi kota Makkah ini yang aman. Yang ketujuh, Haraman Aminah. Surah Al-Qasas, surah 28 ayat 57 bermaksud, dan mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, nescaya kami akan diusir dari negeri kami. Dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram, tanah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan untuk menjadi rezeki bagimu dari sisi kami. Ini bermaksud tanah haram yang aman. Makkah sememangnya telah menjadi negeri yang aman semenjak dahulu kala. Manusia dilarang memasukinya kecuali dengan berihram. Orang yang berasa takut akan datang untuk berlindung di dalamnya. Bukan sahaja manusia, bahkan haiwan dan tumbuh-tumbuhan yang juga turut mendapat keamanan. Yang ke-8 ialah Ma'ad. Dalam surah Al-Qasas, surah 28 ayat 85 bermaksud, sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Artinya ialah tempat kembali yang merujuk kepada kisah kembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Makkah pada tahun 8 Hijrah setelah baginda dihalau keluar oleh kaum Quraisy sebelum itu. Yang ke-9 ialah Al-Qaryah. Surah An-Nahl, surah 16 ayat 112 bermaksud, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Al-Qaryah ialah negeri. Negeri yang dimaksudkan ialah Makkah. Dan yang terakhir ialah Al-Masjidil Haram. Surah Taubah, surah ke-9 ayat 28 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kepercayaan orang-orang kafir musyrik itu najis. Oleh itu janganlah mereka menghampiri Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu bimbangkan kepapaan, maka Allah akan memberi kekayaan kepada kamu daripada limpah kurnianya. Sekiranya Dia kehendaki, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Lafaz Al-Masjidil Haram telah disebutkan dalam Al-Quran pada 15 tempat, iaitu lafaz Al-Masjidil Haram merujuk kepada 4 tempat, nama kepada seluruh tanah haram seperti nama Makkah, nama kepada tapak Kaabah, nama kepada Kaabah dan Masjidil Haram, nama tempat di antara 2 bukit di sekeliling Kaabah. Anda rindu dengan Makkah, Masjidil Haram? Jom ikut saya seperti nombor tertera. Terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum.